Juliet Juice, nombor metrik 2018677158. Nur Azila binti Muhammad Johari, student ID 2018683388. Nama saya Nur Fazila binti Fisul, nombor metrik 2018424686. Nur Fatin Syafira binti Muhammad Famis, nombor metrik 2018801642. Nur Sarah binti Muhammad Farid, nombor metrik 2018259792. Sakinah binti Syarif 2018424094. Syafura Maryam Masuri binti Sobari 2018440644. Sharifah Anis Najiha binti Said Jaafar, nombor metrik 2018225774. Tengku Amira Farhana binti Tengku Harun, nombor metrik 2018410486. Jata negara ialah lambang rasmi kerajaan Malaysia. Jata negara telah diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Terdapat pelbagai lambang yang terhasil pada jata negara dan setiap daripadanya membawa maksud atau simbolik yang tersendiri. Bagi agensi kerajaan seperti Polis dan Angkatan Tentera Malaysia, jata negara bukanlah logo rasmi bagi agensi tersebut. Selain menjadi lambang rasmi kerajaan, jata negara merupakan simbol perpaduan di Malaysia kerana imejnya yang menggambarkan gabungan negeri-negeri di dalam Malaysia. Dan dengan terhasilnya gabungan ini, terbentuknya perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum seperti kaum India, Melayu dan juga Cina. Di dalam kajian ini terdapat dua pernyataan masalah yang berkaitan. Yang pertama, kekurangan pengetahuan dalam kalangan mahasiswa mengenai maksud jata negara. Yang kedua, tahap kesedaran yang dimiliki oleh pelajar mengenai jata negara. Objektif kajian ini pula adalah menyatakan maksud jata negara Malaysia dan juga mengenal pasti sejauh mana tahap pengetahuan pelajar-pelajar UiTM Puncak Alam mengenai maksud dan simbol pada jata negara. Kronologi Jata Negara Malaysia. Jata Negara Malaysia telah diubah sebanyak 5 kali sehingga kini. Pada tahun 1895, jata pertama telah dibentuk yang hanya melibatkan 4 buah warna iaitu warna putih, merah, hitam dan kuning yang mewakili negeri Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Di bahagian bawah jata terdapat tulisan Dipelihara Allah. Kemudian jata kedua telah direka pada tahun 1948 kerana telah berlakunya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Simbol negeri Pulau Pinang dan Melaka telah ditambah. Simbol bulan dan bintang juga ditambah di bahagian atas jata. Terdapat 5 keris dalam jata dan perkataan bersekutu bertambah mutu dalam tulisan Jawi dan bahasa Inggeris ditambah di bawah bahagian jata. Jata negara yang ketiga dan keempat telah diubah kerana berlakunya pergabungan dan pengguguran negeri Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Kerajaan Sabah, Sarawak dan Singapura telah ditambah dalam jata. 2 tahun kemudian, lambang Singapura telah digugurkan dan telah digantikan dengan simbol bunga raya sebagai tanda bunga kebangsaan. Dan akhir sekali, jata rasmi yang digunakan oleh kerajaan Malaysia pada waktu kini. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan iaitu harimau diubah
kepada grafik yang lebih kelihatan realistik. Simbol negeri Sabah dan Sarawak juga ditukar. Begitu juga pokok Pinang dan pokok Melaka yang mewakili negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka. Berikut adalah Jatinegara yang digunakan oleh Malaysia dan menjadi sebagai lambang rasmi kerajaan. Jabatan Ukur telah mereka jata ini dengan menggunakan 6 warna iaitu merah, putih, kuning, hitam, biru dan hijau. Di bahagian tengah, terdapat bulan sabit yang menjadi lambang kepada agama Islam yang diangkat sebagai agama rasmi negara. Terdapat juga bintang 14 penjuru yang melambangkan 13 buah negeri di dalam Malaysia dan satu kerajaan persekutuan. Selain itu, terdapat juga 5 bilah keris berwarna kuning yang menjadi lambang kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Johor, Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Di sebelah kiri perisai, terdapat pokok pinang yang melambangkan negeri Pulau Pinang dan di sebelah kanannya, terdapat pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka. Seterusnya, terdapat jalur yang berwarna iaitu merah, hitam, putih dan kuning yang menjadi lambang kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada awalnya, keempat warna inilah yang menjadi asas warna pada Jatinegara. Warna-warna ini merupakan warna bendera kepada 4 buah negeri iaitu Pahang yang menggunakan warna putih dan hitam, Selangor, merah dan kuning, Negeri Sembilan, hitam, merah dan kuning dan akhir sekali Perak yang menggunakan warna putih, kuning dan hitam. Di samping itu, terdapat juga 3 simbol yang mewakili Sabah, bunga raya sebagai bunga kebangsaan dan Sarawak. Di dalam Jatinegara juga terdapat 2 ekor harimau yang menjadi simbolik kepada keberanian, kegagahan dan kekuatan. Terdapat satu cogan yang tertulis di dalam Jatinegara iaitu bersekutu bertambah mutu yang menggunakan tulisan Rumi di bahagian kiri dan tulisan Jawi di bahagian kanan. Akhir sekali, terdapat awan berwarna kuning yang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Semangat patriotisme. Jatinegara merupakan salah satu lambang kenegaraan yang menjadi identiti kepada Malaysia yang mempunyai kepentingan yang tersendiri khususnya kepada negara. Jatinegara yang menjadi simbol kepada Malaysia merupakan suatu logo yang mempunyai makna mendalam yang berkait dengan sosio budaya dan masyarakat. Dalam aspek yang lain, logo turut berfungsi sebagai ejen penyampaian maklumat kepada orang ramai. Di Malaysia, semangat patriotisme amat penting kerana Malaysia mempunyai rakyat yang bersifat multi-etnik. Tambahan pula, sumbangan kepada negara dan sikap sanggup berkorban demi negara adalah elemen yang perlu diberi penekanan dalam menentukan patriotisme seseorang. Jika kedua-dua elemen ini ada pada diri seseorang warga negara, maka terbuktilah bahawa dia memiliki sifat patriotisme dalam dirinya. Namun, di era pemodenan ini, dapat dilihat bahawa semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia semakin berkurangan, terutama bagi generasi muda. Semangat cinta akan negara ini seakan-akan makin terhakis mengikut peredaran zaman. Nilai budaya bangsa semakin terhapus, adat resam tempatan semakin ditinggalkan dan budaya sejagat semakin diagungkan. Kemudian, kita bergerak kepada metodologi kajian. Kajian kami berbentuk kajian tinjauan. Kaedah tinjauan merupakan kaedah penyelidikan yang berbentuk bukan eksperimen. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan alat, cara atau kaedah yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpul data kajian. Instrumen kajian kami adalah soal selidik menggunakan Google Form, rujukan melalui sumber internet. Bagi kaedah pengumpulan data pula, kami mendapatkan maklumat melalui bahan bertulis dan portal rasmi Malaysia. Seterusnya, mengedarkan Google Form kepada 101 orang responden
yang merupakan pelajar UiTM Puncak Alam secara rawak. Soal selidik melalui Google Form kami mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A adalah maklumat diri responden, bahagian B adalah 10 soalan mengenai maksud Jatanegara Malaysia, manakala bahagian C adalah 5 pernyataan yang menggunakan skala Likert 3 aras di mana 1 bersamaan tidak setuju, 2 tidak pasti dan 3 setuju. Pada peringkat akhir kajian, kami menganalisis data yang diperoleh menggunakan kekerapan, peratusan, jadual, graf dan carta. Secara rumusan, kajian berjaya dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan menyebarkan Google Form kepada 101 orang responden UiTM Puncak Alam yang terdiri daripada pelbagai lingkungan usia, fakulti dan jantina. Akhir sekali, selepas responden selesai menjawab soalan yang diberikan, responden boleh melihat semula jawapan betul tentang maksud Jatanegara Malaysia bagi meningkatkan pengetahuan mereka tentang Jatanegara Malaysia. Seterusnya, masuk kepada bahagian dapatan kajian. Bahagian ini terdapat 3 kategori di mana jantina, fakulti serta umur. Bagi kategori jantina, seramai 87 orang responden yang terdiri daripada pelajar perempuan manakala 14 orang responden terdiri daripada pelajar lelaki. Bagi kategori fakulti yang mencatatkan nilai tertinggi menunjukkan bahawa fakulti pengurusan dan perniagaan iaitu seramai 36 orang. Manakala bilangan pelajar yang terendah merupakan daripada Fakulti Perikanan dan Fakulti Seni Bina Perancangan dan UKO iaitu seramai 8 orang. Bagi kategori umur, lingkungan 18 hingga 21 tahun menunjukkan 52 orang responden. Bagi lingkungan umur 22 hingga 24 tahun, terdapat 49 orang responden manakala bagi umur 25 tahun ke atas menunjukkan nilai kosong iaitu tiada responden yang berumur lingkungan 25 dan ke atas. Berdasarkan kajian ini, seramai 101 orang responden daripada pelajar-pelajar di UiTM Puncak Alam telah menjawab soalan ini. Kami telah memilih beberapa soalan daripada bahagian B dan bahagian C. Antara satu soalan yang kami pilih daripada bahagian B ialah, bilakah Jatanegara Malaysia diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu? 30 Mei 1952 memperoleh peratusan tertinggi dengan 47 orang responden berbanding 28 Julai 1990 dan 16 September 1993. Walaupun tidak melebihi 50% iaitu 46.5% sahaja, kebanyakan responden dapat menjawab dengan betul tanpa melayari laman sesawang. Soalan seterusnya ialah, apakah yang dimaksudkan dengan lambang 5 belah keris dalam beberapa buah negeri? Hasil soalan ini mencatatkan majoriti responden telah menjawab dengan betul iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pilihan jawapan ini mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 54.5% seramai 55 orang responden. Untuk pengetahuan semua, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu mempunyai kuasa yang lebih besar dengan pentadbiran yang berasingan. Soalan terakhir bagi bahagian B ialah, apakah negeri bagi jalur warna merah, hitam, putih dan kuning? Hasil soalan ini menunjukkan 67 orang responden telah menjawab dengan betul iaitu negeri Selangor, Pahang, Perak dan negeri Sembilan, sekaligus mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 66.3%. Peratusan pilihan jawapan yang lain ialah 21.8% dan 11.9%. Soalan ini juga menunjukkan responden masih mempunyai pengetahuan asas yang tinggi tentang warna-warna jalur negeri. Untuk dapatan kajian, kami telah memilih beberapa soalan daripada bahagian B dan juga beberapa soalan daripada bahagian C. Untuk bahagian C, kami telah menggunakan skala 3 Likert aras iaitu dengan 3 pilihan jawapan iaitu setuju, tidak pasti dan juga tidak setuju. Untuk soalan pertama bahagian C, kami telah memilih soalan yang berbunyi, adakah anda setuju bahawa kepekaan pengetahuan terhadap Jatanegara dapat menerapkan semangat patriotisme? Soalan tersebut
yang telah kami ajukan kepada responden kami adalah berkaitan dengan pendapat responden tentang kepekaan pengetahuan terhadap jata negara dapat menerapkan semangat patriotisme. Hasil dapatan kajian, sebanyak 83.2% iaitu sebanyak 84 orang responden telah memilih pilihan yang ketiga iaitu bersetuju dengan pernyataan yang diberi dan selebihnya memilih pilihan kedua iaitu tidak pasti. Majoriti responden bersetuju bahawa jata negara merupakan antara lambang negara dan hendaklah dihayati oleh setiap warga negara Malaysia agar ia dapat mewujudkan perasaan setia dan cinta akan negara di dalam diri setiap masyarakat di negara ini. Untuk soalan seterusnya, soalan yang diajukan adalah amalan nilai-nilai patriotisme dapat menjadi contoh yang baik kepada generasi muda. Seperti raja yang tertera, kita dapat lihat iaitu seramai 97% responden memilih pilihan jawapan yang ketiga iaitu setuju, manakala 3% responden memilih pilihan jawapan yang lain iaitu tidak pasti. Seperti yang kita tahu, jika amalan ataupun nilai-nilai patriotisme terus diamalkan oleh masyarakat, pastinya perkara tersebut dapat menjadi ikutan kepada generasi muda kerana kebanyakan generasi sekarang akan mencontohi setiap perkara yang disajikan kepada mereka. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang berunsurkan semangat patriotisme agar menjadi ikutan yang baik kepada generasi akan datang. Soalan terakhir yang telah kami pilih untuk bahagian B ialah sikap indah tak indah serta mengambil mudah akan simbolik jata negara boleh mengakibatkan kefahaman tentang negara kita berkurang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang telah kami buat, di sini kami boleh simpulkan ialah masih lagi terdapat segelintir pelajar yang kurang pengetahuan dan semangat patriotik terhadap jata negara Malaysia. Di sini kami mencadangkan antara langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat kini. Yang pertama, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam menumbuhkan dan memupuk semangat patriotisme dalam diri anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Selain itu, pihak pengajar juga perlulah memainkan peranan penting dalam memupuk semangat patriotisme. Media juga perlu memainkan peranan dalam menyediakan program-program realiti TV yang berunsur pengetahuan dan pendidikan. Akhir sekali, kami berharap agar semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dan berganding bahu agar semangat patriotisme dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat Malaysia kini. Terima kasih.